Halo sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official, dan pada kali ini kita akan kembali lagi untuk bercerita tentang legenda-legenda ataupun cerita-cerita rakyat di Sabah yang pernah menjadi bualan masyarakat satu ketika dahulu. Dan pada kali ini kita akan bercerita tentang misteri Pulau Batu Hairan. Saya percaya masih ramai di antara kita yang masih belum tahu tentang misteri Pulau Batu Hairan. Karena pada saat ini Pulau Batu Hairan ini tidak ada lagi. Oke, ceritanya bermula seperti ini. Ramai menganggap bahwa kewujudan Pulau Batu Hairan ini di perairan Pulau Banggi, kira-kira 65 km ke timur Laut Kudat, Sabah pada 14 April 1988 dan tenggelam pada 25 Februari 1990 sebagai batu terapung yang mempunyai keramat dan pembawa rezeki. Misteri kewujudan dan kehilangan pulau yang dipercayai terhasil dari terumbu karang seluas 0,7 hektar dan berketinggian 3,1 meter itu hingga kini kekal menjadi tanda tanya. Pulau sebesar padang bola sepak itu masih segar dalam ingatan penduduk Sabah, terutama yang pernah berkunjung ke tapak itu untuk melihat sendiri keistimewaannya. Mengikut cerita penduduk Pulau Banggi, batu itu ditemui seorang nelayan yang tertidur dalam bot pada waktu malam, dan sebaik tersedar, beliau heran apabila menyadari botnya berada di sebuah pulau. Lebih aneh, ratusan ikan terdampar berhampiran bot nelayan itu, dan beliau bergegas pulang ke rumah untuk memaklumkan keadaan itu kepada penduduk kampung. Penduduk Pulau Banggi menamakannya Pulau Batu Hairan karena selama menangkap ikan di situ, mereka tidak pernah melihat pulau berkenaan, dan keadaan sama diakui nelayan dari luar pulau terbabit. Kewujudan pulau itu menjadi perbualan hangat, bukan saja di kedai kopi, tetapi turut kedengaran di restoran hotel bertaraf 5 bintang. Ledakan berita itu mendorong segelintir peniaga yang mau mengambil seketul batu pulau itu karena mempercayai ia boleh membawa tua. Penduduk dari selatan Filipina, terutama Mindanao, turut berkunjung ke Pulau Batu Hairan sambil mendakwa pulau berkenaan hanyut dari negara mereka dan timbul di perairan Sabah. Ada penduduk yang mengadakan kenduri kononnya untuk menolak bala dan acara pemujaan di pulau itu oleh penduduk Pulau Banggi dan Pulau Balambangan di Kudat serta Mindanao. Seorang nelayan laut dalam berbangsa Cina dari Kudat yang hanya mahu dikenali sebagai Alung 50 mendakwa diburu penduduk setempat gara-gara mengambil seketul batu dari pulau berkenaan sebagai cenderamata. Penduduk setempat dan warga Mindanao sangat taksub dengan pulau itu sehingga menganggapnya pembawa rezeki dan penyelamat mereka jika berlaku bencana alam seperti ombak tinggi ataupun taufan. Saya terkejut apabila dikunjungi 3 lelaki tua yang mengaku sebagai pemilik pulau itu dan meminta saya memulangkan batu berkenaan. Saya tidak lepaskan batu yang disimpan karena menganggap dakwaan mereka tidak logik, katanya, ketika ditemui Berita Minggu di Kudat. Alung mendakwa mengunjungi pulau itu 3 hari selepas ia ditemui dan sempat memacakkan bendera putih tertera nama Pulau Alung. Tetapi bendera itu dibuang penduduk berhampiran. Seorang peniaga dari Kudat, Pong Kim Chung, 62, mendakwa antara orang terawal menjejakkan kaki ke Pulau Batu Hairan, yaitu pada 29 April 1988, dan tidak dapat melupakan saat bersejarah itu. Saya rasa seolah-olah mengunjungi dunia lain karena pulau terbabit baru wujud dan ketika itu ia diiktiraf sebagai pulau terbaru wujud di dunia. Saya masih ingat batu di pulau itu bagaikan membawa rezeki dan sejuk bila disentuh, malah amat menenangkan pikiran.
Ada batu besar yang mempunyai tulisan mirip Jawi diambil penduduk setempat karena menganggap pembawa tua. Ia terpaksa diangkat 8 orang karena terlalu berat, katanya, yang turut menghulurkan gambar batu itu kepada penulis. Kewujudan Pulau Batu Hairan berbeza dengan pulau lain di Sabah. Sebagai contoh, Pulau Tiga mempunyai sejarah geologi tersendiri dan timbul dari dasar laut berikutan gempa bumi di Mindanao pada 1897. Kali terakhir letupan gunung berapi berlaku di Mindanao ialah pada tahun 1941 dan boleh didengari bunyinya sejauh 160 km menyebabkan 30 hektar belukar di kawasan itu dipenuhi lumpur panas. Jika Pulau Batu Hairan wujud kesan letusan gunung berapi di pulau itu, sudah pasti ia terbentuk sejak 65 tahun lalu berikutan kedudukannya berhampiran Mindanao. Laporan geologi menunjukkan Pulau Tiga bermula daripada 3 letusan lumpur gunung berapi pada 21 September 1897, sehingga membentuk kon gunung berapi dengan ketinggian beberapa meter dari aras laut. Ahli geologi British John M. Simenus dan Robert B. Ted yang menerbitkan hasil kajian mengenai Pulau Tiga dalam Geological Society of Malaysian Bulletin berkata, lumpur dan batu terpancut keluar ke permukaan bumi dan membentuk kon dengan garis pusat kira-kira 20 meter. Keadaan itu berbeza dengan Pulau Batu Hairan karena kemunculannya hanya tiba-tiba dan selepas itu tenggelam semula. Sedangkan Pulau Batu Tiga wujud sehingga sekarang ini serta menjadi aset sektor pelancongan di Sabah. Nah, oke. Jadi daripada misteri Pulau Batu Hairan ini memanglah sesuai dengan nama Pulau Batu Hairan karena dia tiba-tiba muncul begitu sahaja, kemudian dia tenggelam begitu sahaja, dan sehingga ke saat ini telah menjadi satu isu yang memang masih menjadi tanda tanya kepada penduduk rakyat di Sabah. Itu sebenarnya daripada macam mana dia terbentuk, kerana dia tiba-tiba muncul begitu sahaja. Dan berbeza dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Sabah, dia muncul dan dia terus-menerus ada sehingga ke saat ini. Jadi sangat sesuai lah kita cakap dia Pulau Hairan, ke? Jadi itu sahaja. Semoga ini memberikan satu pengetahuan yang baru lagi. Jadi walaupun di Sabah ini hanya begini sahaja, sebenarnya banyak cerita-cerita misteri yang kita perlu ketahui. Dan banyak lagi cerita rakyat yang perlu untuk orang-orang muda ceritakan kepada generasi-generasi yang lain supaya cerita-cerita rakyat di Sabah tidak akan pernah hilang. Oke, terima kasih karena sudi mendengarkan cerita ini sehingga selesai. Jika sekiranya kamu berkenaan dengan channel ini, silakan share sebanyaknya supaya saya lebih bersemangat untuk berkongsi cerita-cerita rakyat di Sabah. Oke, itu sahaja. Bye-bye.